Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berada bersama-sama untuk menjayakan program bicara intelektual Institut Amir Baki bilangan 2 tahun 2022 yang bertajuk Kesamaan dalam Pendidikan Inklusif. Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan sabar dan tahniah kepada Urustia atas kejayaan menganjurkan program ini dan saya juga ingin mengalu-alukan penceramah jemputan kita iaitu yang berusaha Profesor Mania Dr. Hasnah binti Toran, pensyarah kanan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakaran beliau demi kebaikan kita bersama. Program bicara intelektual hari ini merupakan salah satu medan perkongsian ilmiah anjuran Institut Amir Baki, bukan sahaja untuk warga Institut Amir Baki tetapi juga untuk para pemimpin pendidikan yang berada di sekolah, pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkongsian ilmu ini diharapkan dapat mencetuskan pemikiran yang tangkas bagi memenuhi kehendak dunia pendidikan yang semakin mencabar dan sentiasa berubah dengan pantas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kepelbagaian dalam pendidikan telah meningkatkan keperluan terhadap guru dan pemimpin sekolah dalam menyediakan pendidikan yang seksama dan mengambil kira keperluan murid secara individu dan kolektif sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Pelbagai cabaran wujud hasil daripada kepelbagaian yang timbul seperti kepelbagaian bangsa dan budaya, status sosioekonomi, kesukaran pembelajaran dan ketidakupayaan. Keperluan perundangan dan peningkatan tahap kepelbagaian serta bagaimana mengenal pasti tingkah laku yang sesuai membuat kita lebih sedar akan tanggungjawab terhadap keperluan kumpulan yang berbeza. Inklusif dalam pendidikan menekankan prinsip kesamaan di mana semua murid mempunyai peluang yang sama untuk menerima pendidikan tanpa mengira latar belakang yang berbeza. Dua konsep utama adalah semua murid dihargai dan kita semua boleh belajar antara satu sama lain. Seiring dengan hal ini, perkara 4 digariskan dalam Matlamat Pembangunan Mampan 2030 atau Sustainable Development Goal 2030, SDG 2030 oleh UNESCO, iaitu memastikan pendidikan berkualiti yang inklusif dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua menjelang tahun 2030. 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2013-2025 pula menekankan aspek akses kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Maka kita sebagai warga pendidik, terutamanya pemimpin-pemimpin pendidikan di Malaysia seharusnya dapat menterjemahkan hasrat ini dalam tugas seharian mereka agar semua hasrat ini dapat dicapai. Kajian telah membuktikan kepentingan pendidikan inklusif. Melihat dari perspektif murid berkeperluan khas tersebut, pendidikan inklusif dapat memberi peluang pembelajaran melalui pengalaman berada dalam persekitaran masyarakat sebenar dan boleh membantu murid dari aspek interaksi, pemikiran, hubungan, keyakinan diri dan keupayaan untuk berdikari. Pendidikan inklusif juga dapat meningkatkan kerjasama di antara pentadbir dengan guru, guru dengan ibu bapa dan agensi luar yang lain melalui pertukaran pendapat dan pandangan sepanjang penganjuran pelbagai aktiviti. Sebagai tambahan, pendidikan inklusif juga dapat meningkatkan komitmen organisasi dalam menghargai kepelbagaian. Secara tidak langsung, pendidikan inklusif dapat menerapkan orientasi keadilan sosial dalam pemikiran warga pendidik dan pemimpin pendidikan khususnya. Terdapat 5 prinsip utama dalam keadilan sosial iaitu akses kepada sumber, equity, penglibatan kepelbagaian dan hak asasi manusia sejajar dengan hasrat pendidikan inklusif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tidak dinafikan pemimpin pendidikan memainkan peranan penting dalam mewujudkan budaya yang positif dan kolaboratif sekaligus mengintegrasikan kepelbagaian keperluan murid dalam pendidikan inklusif. Walau bagaimanapun, apakah cabaran dan halangan utama yang mungkin dihadapi oleh pemimpin pendidikan? Pelbagai cabaran timbul
dan perlu dihadapi dalam merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya dalam pendidikan inklusif. Contohnya keperluan untuk pemahaman konsep dan kepentingan pendidikan inklusif oleh semua guru dan semua pemimpin pendidikan. Selain itu, keperluan pengubahsuaian kurikulum dan kaedah mengajar kepada murid berkeperluan khusus memerlukan guru dan pemimpin yang tepat mengadaptasi dan meningkatkan kompetensi sedia ada bagi membolehkan murid ini mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran atau PDP secara optimal. Maka, latihan dan pembelajaran berterusan oleh guru perlu dilaksanakan bagi meningkatkan pemahaman dan penambahbaikan sesi PDP mereka. Sebagai contoh, keperluan bagi guru aliran perdana yang kompeten untuk mengajar dan mengendalikan murid berkeperluan khas dalam kelas inklusif. Maka manakala para pemimpin pendidikan pula perlu kompeten untuk memimpin organisasi dan membangunkan iklim budaya serta amalan yang sesuai ke arah kesamaan peluang untuk belajar agar murid dapat belajar secara optimal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, ahli-ahli sarjana banyak membincang dan menjalankan kajian berkaitan pendidikan inklusif bagi mendapatkan penyelesaian dan idea terkini ke arah menghadapi pelbagai cabaran yang timbul dan diharapkan dapat dikongsikan oleh penceramah kita selepas ini. Pendidikan era digital dan pasca pandemik juga memerlukan kita membuat refleksi dan penjajaran semula perancangan dan tindakan kita dalam melihat sejauh mana perancangan dan tindakan tersebut sesuai dengan dalam menyokong keperluan pendidikan inklusif ini. Pandemik juga telah mengajar kita kepentingan penerapan nilai dan pembangunan dan aspek kerohanian dalam menghadapi cabaran. Kedua-dua aspek ini tidak boleh kita pinggirkan dalam pendidikan inklusif. Bak kata Audre Lorde, bukan perbezaan yang memisahkan kita tetapi adalah ketidakupayaan kita untuk mengenali, menerima dan meraihkan perbezaan tersebut. Ada kalanya kita perlu mencari persamaan dalam perbezaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, maka saya ingin dan saya sangat berharap agar perkongsian ilmu dalam program Bicara Intelektual hari ini dapat menimbulkan kesedaran dalam kalangan warga pendidik, khususnya para pemimpin pendidikan berkaitan pendidikan inklusif dan seterusnya akan dimanfaatkan serta diamalkan sepenuhnya semasa kita menjalankan tugas dan amanah ke arah kesamaan dalam pendidikan inklusif. Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Hasnah binti Toran, Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia kerana sudi untuk meluangkan masa dan berkongsi ilmu pengalaman serta kepakaran untuk kebaikan kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia atas ucapan alu-aluan itu tadi. Seterusnya, saya mohon izin untuk meneruskan majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah, pagi ini kita sangat bertuah kerana kita bersama-sama dengan tetamu istimewa dalam program Bicara Intelektual IAB Bilangan 2 tahun 2022. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Bicara Intelektual ini merupakan salah satu program perkongsian ilmu anjuran IAB bersama-sama dengan pakar-pakar bidang tertentu bagi mendapatkan maklumat yang bermanfaat kepada kita semua. Sebelum kita mulakan sesi, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Bersama-sama kita adalah Profesor Madya Dr. Hasnah binti Toran. Beliau merupakan anak kelahiran Pulau Pinang dan lulusan ijazah sarjana muda dari University of Essex, United Kingdom, sarjana dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan ijazah Dr. Falsafah dari University of Oregon, USA.
Beliau pernah berkhidmat sebagai seorang guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum bertugas sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2007. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pengarah Pusat Junior Kurnia pada tahun 2016 hingga 2020. Sehingga kini, beliau mempunyai 20 tahun pengalaman dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, khususnya dalam bidang pendidikan khas. Semasa beliau menerajui Pusat Genius Kurnia, antara pencapaian adalah tempat pertama produk harapan dan tempat ketiga penyampaian perkhidmatan kategori penciptaan Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2017. Aktiviti terkini, beliau aktif dalam penyelidikan dan penulisan khususnya bidang pendidikan khas. Maka bersesuaianlah dengan tajuk sesi perkongsian ilmu pada hari ini iaitu kesaksamaan dalam pendidikan inklusif. Tanpa membuang masa, maka marilah kita bersama-sama mendengar perkongsian ilmu tajuk ini daripada penceramah jemputan kita. Selamat datang Profesor Madya Dr. Hasna binti Toran. Terima kasih kepada moderator teknologis Dr. Rahayu binti Ahmad Bakhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagai permulaan Doktor. Ya, saya. Okey, mungkin Doktor boleh kongsikan terlebih dahulu menyentuh tajuk kita pada hari ini, kesaksamaan dalam pendidikan inklusif. Jadi apa sebenarnya Doktor yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif? Terima kasih Dr. Rahayu. Tadi saya mendengar ucapan aluan daripada Tuan Pengarah Institut Aminuddin Baki dan saya rasa banyak yang Tuan Pengarah telah perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif. Jadi saya rasa saya nak ambil apa yang Tuan Pengarah dah kongsikan dengan kita tu. I want to take it a step further. Memang kita tahu bahawa pendidikan inklusif ni kita membuka pintu kepada murid yang pelbagai ataupun dalam bahasa Inggerisnya diverse learners. Kita tak boleh ingat bahawa murid kita tu semua sama aja. Kita ada murid yang social education background ibu bapanya tinggi, yang social education backgroundnya rendah, ibu bapa daripada kaum minoriti, ibu bapa anak-anak yang mungkin tanpa dokumen, anak-anak yang mungkin di kawasan pedalaman, yang mungkin ada isu akses dan sebagainya. Jadi sebagai pemimpin pendidikan, kita perlu ada kesedaran tentang kepelbagaian murid-murid ini dan kita perlu berusaha untuk memastikan bagaimanakah pendidikan yang kita salurkan kepada murid-murid ini dapat dicapai oleh mereka dengan saksama. Jadi kepelbagaian murid tu memang banyak seperti yang saya sebutkan tadi, tapi saya rasa pagi ini kita akan fokus kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK dan kerana United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa lebih kurang 10% daripada penduduk populasi sesebuah negara merupakan orang kurang upaya. Jadi saya rasa ini akan reflect kepada bilangan murid-murid kita. Jadi kita anggarkan dalam sekitar 10% adalah murid-murid yang berkeperluan khas. Namun percentage ini adalah, peratusan ini adalah lebih rendah di Malaysia. Saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu kita kaji. Walau bagaimanapun, berbalik kepada definisi, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan semua, definisi pendidikan inklusif ini adalah sesuatu yang dinamik ya. Yang saya maksudkan dinamik adalah definisi, interpretasi dan implementasinya berbeza mengikut negara-negara, berbeza mengikut budaya-budaya di negara itu dan juga polisi ataupun akta yang diamalkan. Saya kongsi di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian.
Saya ambil dua contoh yang besar lah. Kita melihat kepada United Kingdom UK dan Amerika Syarikat USA. Di United Kingdom, cara dia mendefinisikan pendidikan inklusif apabila bercakap mengenai murid berkeperluan pendidikan khas adalah dia punya stand adalah semua MBPK perlu diinklusifkan. Tak kira bagaimana tahap kemampuan, disebabkan mereka menyatakan bahawa hak semua murid diinklusifkan, maka tidak ada persoalan lagi, semua perlu diinklusifkan. Itu adalah polisi di United Kingdom. Manakala di Amerika Syarikat pula, negara ini dia mempunyai satu akta untuk pendidikan khas yang dikenali sebagai Individuals with Disabilities Education Act, ataupun pendeknya adalah IDEA. Saya ulang sekali lagi, mana tahu penonton-penonton kita nak cari lebih banyak maklumat mengenai akta ini ya, sebab akta ini merupakan apa yang kita sebut gold standard lah, gold standard dalam polisi mengenai pendidikan khas. Maksudnya ia menjadi benchmark kepada negara-negara lain di seluruh dunia ya. Nama akta ini adalah Individuals with Disabilities Education Act ataupun IDEA. Dalam IDEA ni mengenai penempatan murid-murid berkeperluan pendidikan khas ni, dia ada satu segmen yang dinamakan Least Restrictive Environment. Least Restrictive Environment, persekitaran yang paling tidak menghadkan. Sorry for my poor translation ya, Least Restrictive Environment. Apa yang dimaksudkan dengan least restrictive environment tu adalah interpretasi pendidikan inklusif ni, murid ni nak letak di mana bergantung kepada tim yang membangunkan rancangan pendidikan individu. The Individual Education Plan Team. Siapa yang dalam tim ini? Dalam tim rancangan pendidikan individu ni, dalam tim rancangan pendidikan individu tu kita ada ketua sekolah, sama ada guru besar atau pengetua, mungkin kita ada guru penolong kanan hal ehwal murid, sudah tentunya guru kelas, sudah tentunya kalau ada guru pendidikan khas, dan yang paling penting sekali ada ibu bapa. Jadi ibu bapa tu dianggap sebagai satu tim dalam kumpulan IEP itu ataupun RPI-nya itu. Jadi kumpulan inilah akan duduk bermusyawarah dan akan membuat keputusan sama ada anak ini akan duduk di kelas aliran perdana ataupun anak ini akan duduk di kelas pendidikan khas PPKI, ataupun anak-anak ini akan menjalani apa yang kita sebut sebagai separa inklusif. Ada waktu-waktunya mereka duduk di kelas pendidikan khas, ada waktu-waktunya mereka duduk di kelas aliran perdana. Jadi interpretasi Amerika Syarikat tu dah berbeza daripada United Kingdom. Kenapa? Sebab para sarjana di Amerika Syarikat menyatakan bahawa kepelbagaian murid berkeperluan pendidikan khas ni kita tak boleh jangka. They are so diverse. Kalau kita dokumentasikan diversity tu, kita dokumentasikan kepelbagaian tu, akan ada murid yang kita tak jangka isu-isunya. Jadi sebab itu akta tu menyatakan bahawa kumpulan RPI ini mempunyai wisdom, mempunyai intelligence untuk buat keputusan yang terbaik. Jadi patah balik kepada musyawarah tu lah. Jadi berlainan daripada polisi di United Kingdom yang saya sifatkan sebagai purist inclusion. Mereka purist, like is inclusion or not. Dia memang inclusion, tak ada choice about it. Tetapi di Amerika Syarikat penempatan tu diberi keputusannya dibuat oleh tim RPI. Dan dia punya keputusan tu bila disebut least restrictive tu maksudnya di hujung sebelah sini kita ada segregation. Maksudnya anak-anak belajar dalam kelas pendidikan khas dan di hujung sini anak-anak belajar dalam kelas fully inklusif di aliran perdana. Dan di tengah-tengah tu mungkin ada separa inklusif dan sebagainya. Jadi
cara pendidikan inklusif diinterpretasikan di Amerika Syarikat adalah berbeza jika dibandingkan dengan di United Kingdom. Dan para sarjana yang mengkaji mengenai pendidikan inklusif pun memang dia menyatakan bahawa lain negara yang mempunyai budaya yang berbeza, polisi yang berbeza, nilai yang berbeza, mempunyai definisi, interpretasi dan implementasi yang berbeza. Jadi saya bagi beberapa contoh di sini ya. Contohnya baru-baru ini saya ke Laos, dan di Laos bidang pendidikan khas masih lagi sedang dibangunkan. Mereka belum lagi ada guru yang mempunyai ijazah pendidikan khas. Universiti mereka tidak ada kursus prasiswazah pendidikan khas contohnya. Tetapi di bawah Kementerian Pendidikan dan Sukan mereka, Ministry of Education and Sports mereka ada satu unit yang dipanggil Inclusive Education Promotion Center. Jadi anak-anak berkeperluan pendidikan khas ni disantuni oleh unit inilah. Jadi apa yang berlaku adalah ditambah pula dengan faktor tidak banyak dana yang disediakan untuk murid-murid yang berkeperluan pendidikan khas ni, maka di Laos inclusive education tu dia interpretasikan anak-anak istimewa ni masuk ke dalam kelas inklusif sebab memang di negara dia tidak ada kelas pendidikan khas, mereka tidak ada guru pendidikan khas, universiti dia tidak menghasilkan pemegang ijazah sarjana muda pendidikan khas. Jadi itu situasi di Laos, maka that's what they have. Jadi saya baru beberapa minggu sudah saya di sana, jadi saya bertanya kepada advokat OKU, saya kata ada tak rancangan untuk memulakan kelas pendidikan khas? Terdapatlah beberapa NGO yang sekarang sedang berusaha untuk melobi pihak Ministry of Education and Sports Laos untuk membuka kelas pendidikan khas, dan kalau tak salah saya mereka sudah ada satu pilot project untuk itu. Jadi bila kita kata pendidikan inklusif, lain negara, lain dia punya kemampuan ekonomi, lain persediaan dia dan sebagainya. Kalau kita lihat, saya boleh bagi satu contoh lagi ya, iaitu Brunei, negara kita yang hampir dengan kita. Brunei pada tahun 2009, 2008 macam tu, saya pernah melawat ke sana. Mereka berkhidlatkan untuk pendidikan khas, mereka berkhidlatkan kepada United Kingdom. Jadi mereka pun pure risk inclusion, dan pada tahun 2009-2008 mereka ada polisi di mana semua anak masuk ke kelas aliran perdana, dan di situ mereka sediakan guru SEN, mereka panggil guru SEN. SEN ini adalah Special Education Needs. Jadi guru SEN ni apa yang dia buat adalah murid-murid berada di dalam kelas aliran perdana, dan guru SEN ini menyokong dari segi kalau murid ni dari akademik dia agak ke belakang, guru SEN ini akan bantu untuk dia catch up ke, dan dia ada apa yang kita panggil pull out approach. Murid dalam kelas aliran perdana, kalau kita lihat murid tu semakin ke belakang, pull out the child, put the child, bagi one to one dan sebagainya. Tetapi pada sekarang tahun 2021, saya dapati bahawa baru-baru ini saya ada consultation dengan bahagian pendidikan, Jabatan Pendidikan Khas Negeri Brunei, juga negara Brunei. Apa yang saya dapati bahawa mereka sudah mula membuka unit-unit kelas pendidikan khas sebagaimana kelas PPKI kita. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang tak tahu ya, saya dah sebut PPKI. PPKI itu adalah program pendidikan khas integrasi. Minta maaf lah Puan Moderator, saya macam terlajak perahu, saya undur sedikit ya. Jadi di Malaysia, jika murid itu ada berkeperluan khas, dia ada 3 option pendidikan di sekolah kerajaan ya. Yang pertama mereka boleh pergi ke sekolah pendidikan khas, tetapi sekolah pendidikan khas di Malaysia kita ada dalam 34-35 buah saja. Jadi terdapat anak-anak yang berada di daerah yang tak ada SPK, maka mereka tak boleh pergi ke SPK, maka kerajaan menyediakan apa yang kita panggil PPKI, Program Pendidikan Khas Integrasi. Kalau sekolah pendidikan khas ni, dia satu sekolah memang semua muridnya adalah murid berkeperluan pendidikan khas. Tapi kalau PPKI ni, unit-unit PPKI ni berada di sekolah aliran perdana, tetapi dia ada unit
untuk pendidikan khas. Okey. Dan satu lagi option yang ketiga untuk murid berkeperluan pendidikan khas di Malaysia adalah apa yang kita panggil pendidikan inklusif. Anak tu ada keperluan khasnya tetapi dia diletakkan di dalam kelas aliran perdana bersama-sama rakan-rakan yang tipikal. Jadi itu 3 pilihan. Jadi di Brunei itu mereka terbalik, mereka bermula dengan full inclusion, tetapi after 2 decades or so mereka mula memwujudkan kelas PPKI. Di Malaysia kita memang dah ada 3 option. Jadi saya berkongsi mengenai apa yang berlaku di dunia kita supaya para pemimpin pendidikan memahami bahawa sistem yang kita establish, yang kita bangunkan untuk menyalurkan kepada pendidikan kepada murid-murid berkeperluan pendidikan khas kita itu insya-Allah komprehensif. Cumanya sistem dah ada, bagaimana kita nak memastikan sistem ini berjalan dengan lancar. Dan saya rasa sebab itulah pihak Institut Aminuddin Baki mengambil inisiatif untuk membicarakan mengenai hal ini, dan saya sangat berterima kasihlah kepada pihak IAB kerana saya lihat banyak latihan-latihan yang diberikan adalah kepada guru-guru, sama ada guru-guru pendidikan khas ataupun guru-guru aliran perdana yang menerima murid-murid berkeperluan khas ini. Dan saya rasa inilah julung-julung kali latihan diberikan kepada pemimpin-pemimpin pendidikan. Jadi tahniah syabas kepada pihak IB. Jadi Puan Moderator, Dr. Rahayu, ini sedikit sebanyak mengenai definisi pendidikan inklusif, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca di dalam artikel-artikel ilmiah, definisi, interpretasi dan implementasi itu bergantung kepada di mana negara penulis itu berada. Kita perlu sedar bahawa definisi, implementasi dan interpretasinya agak berbeza, ada shades of grey-nya itu ya. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih banyak Dr. Hasnah. Penerangan yang sangat berpenuh maklumat kepada saya. So dengan harapan para pendengar kita dapat maklumat yang lebih jelas berkaitan apa sebenarnya yang dimaksudkan pendidikan inklusif. Rupanya dia berbeza dalam konteks negara dan pelaksanaan juga akan berbeza mengikut konteks negara tersebut. Terima kasih Doktor. Jadi kita teruskan Doktor. Jadi dalam kes ini, sebagai pemimpin lah kita kata Doktor tersebut yang kita perlu maksudnya pemimpin perlu memain peranan dalam kes ini untuk merealisasikan hasrat dalam pendidikan inklusif. Jadi apa pandangan doktor berkaitan dengan perkara ini, atau lebih spesifik lagi maksudnya apa peranan pemimpin ke arah kesaksamaan dalam pendidikan inklusif? Silakan doktor. Terima kasih Puan Moderator Dr. Rahayu. Saya rasa pemimpin-pemimpin pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam memastikan bahawa murid-murid berkeperluan pendidikan khas MBPK kita mendapatkan pendidikan yang paling sesuai untuk membantu mereka membangunkan diri mereka sendiri. Sebelum saya pergi lebih lanjut kepada poin yang kita akan bincangkan ni, saya rasa saya perlu highlight satu isu. Apabila MBPK kita tidak mendapat pendidikan yang diperlukan, it doesn't matter what kind of education, sebab kepelbagaian mereka, mungkin murid yang high functioning memerlukan keperluan pendidikan yang berbeza, murid yang low functioning memerlukan pendidikan yang berbeza. Jadi walau bagaimanapun kita sebagai pemimpin pendidikan perlu ingat bahawa jika kita tak berjaya menyalurkan pendidikan yang paling sesuai untuk mereka, yang terbaik untuk mereka, apa yang akan berlaku adalah di masa hadapan murid-murid ini mereka tidak akan menjadi berdikari. Segala keperluan diri mereka perlu dipenuhi oleh orang lain. Mereka tidak akan mampu untuk menjadi produktif. Maksudnya mereka tidak boleh menyumbang kepada masyarakat, menyumbang dari segi mungkin menyumbang dari segi tenaga, menyumbang dari segi kemampuan intelektualnya, menyumbang dari segi menjaga keluarga mereka sendiri, menjaga ibu bapa yang lebih uzur. Jadi
untuk MBPK, target kita adalah kita nak mereka menjadi berdikari, kita nak mereka menjadi produktif, dan yang ketiga sekali adalah kita nak mereka menjadi bahagia. Bahagia itu penting. Apabila orang tidak bahagia, kesihatan mentalnya terjejas, dah pula kerajaan perlu menyediakan perkhidmatan kesihatan mental. Kenapa MBPK kita perlu mencapai ketiga objektif ini? Independence, produktif and happy ini adalah kerana jika mereka tidak mencapai ketiga-tiga objektif ini, mereka akan menjadi beban kepada masyarakat. Maksudnya, apabila mereka tidak mencapai independence, tak mampu berdikari, apabila dalam tempoh 30 tahun atau sebagainya, mak bapak dah tak ada lagi, abang adik kakak mungkin secara ekonomi tak mampu nak menjaga mereka, mereka akan pergi ke rumah-rumah kebajikan. Cuba kita bayangkan, anak murid kita sekarang, 20 tahun, 30 tahun akan datang, tak mampu berdikari, betapa penuhnya rumah-rumah kebajikan kita. Dan rumah kebajikan kita tu siapa yang biaya? Kitalah yang biaya, kita sebagai taxpayer. Jadi itu sebabnya kenapa kita sebagai pemimpin pendidikan perlu memastikan bahawa kesaksamaan dalam pendidikan ini wujud. Itu tanggungjawab kita. Sebab kalau kita tak wujudkan, akan menjadi isu yang sangat besar di masa hadapan. Saya lihat kan 15 tahun yang lalu orang tak cakap tentang isu ni, tapi sekarang ibu bapa yang cakna, mereka dah berusaha mendapatkan pendidikan untuk anak-anak mereka. Mereka tanya, selepas sekolah menengah, apa yang akan jadi untuk anak saya? Anak saya tak mampu pergi ke universiti. Anak saya nak ke mana? Ataupun yang mana MBPK yang IQ tinggi pergi ke universiti, boleh ke anak saya survive di universiti? Jadi mereka dah sampai tahap tu di mana anak-anak mereka dah mencapai usia pradewasa. Jadi kalau kita tidak berubah, pemimpin pendidikan tidak berubah, the time will come where we will see that, we should have done better. Had we done better, kita punya rumah-rumah kebajikan kita tidaklah penuh sumbat macam tin sardin. Sebab kita punya murid-murid kita tak mampu berdikari, tak mampu produktif dan tidak bahagia, memerlukan perkhidmatan kesihatan mental, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu saya rasa bahawa pemimpin pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar. Sebab di tahap yang tinggi, kerajaan dah mengeluarkan Akta OKU 2008 yang menyatakan bahawa semua OKU mempunyai hak untuk mengakses pendidikan. Kita pun akur kepada Sustainable Goal Development yang menyatakan bahawa perlu menyalurkan pendidikan kepada semua. Kita tahu bahawa kerajaan kita memegang polisi ini. Jadi apabila kerajaan sudah buat keputusan mengenai hala tuju pendidikan untuk MBPK kita, maka kita pemimpin pendidikan itu tanggungjawab kita memastikan bahawa polisi-polisi ini dilaksanakan. Dan saya melihat bahawa pemimpin pendidikan di Malaysia menjadi jambatan yang menghubungkan antara polisi-polisi yang disokong oleh kerajaan dan jentera pelaksana kita. Jadi sebab itu kalau jambatan itu tak kukuh, segala polisi-polisi itu tak dapat dilaksanakan. Jadi alhamdulillah, sebab itu saya sangat bersyukur IAB mengadakan webinar begini untuk pemimpin-pemimpin pendidikan. Jadi kita dah jelas, ya, peranan besar yang perlu dijalankan oleh pemimpin-pemimpin pendidikan. Jadi apakah peranan ini? Kita kena lihat kepada falsafah kita mengenai pemimpin. Kalau macam saya pun pernahlah jadi pemimpin pengarah pusat Genius Kurnia selama 6 tahun. Jadi saya melihat pemimpin, falsafah saya adalah sebagai pemimpin kita perlu sebagai pemimpin, the number one thing that we need to do is to ask ourselves, how can we best support our team? Sebagai pemimpin, bagaimanakah cara terbaik yang kita boleh sokong tim kita supaya mereka boleh melaksanakan tanggungjawab mereka, mereka boleh menjalankan tugas mereka terbaik yang mungkin. Apabila kita sebagai pemimpin boleh menyokong mereka dan mereka boleh menjalankan tugas mereka, boleh melaksanakan tanggungjawab mereka yang secara optimal, terbaik yang mungkin, maka organisasi kita akan menjadi efektif, akan menjadi berjaya. Jadi that's what we need to ask ourselves in terms of
pendidikan inklusif. Apa yang perlu saya lakukan supaya tim saya boleh melaksanakan polisi pendidikan inklusif ni sebaik yang mungkin. Okey, jadi makanya kita sebagai pemimpin, peranan kita satu, memastikan maklumat disalurkan dengan baik. When it comes to pendidikan inklusif, ada beberapa kali sebab guru-guru yang bertugas pun masuk ke UKM, ke fakulti saya sebagai pelajar-pelajar sarjana. They do their master's degree kan, dah 7-8 tahun bekerja, datang dan mereka selalu menyatakan bahawa terdapat beberapa polisi yang jelas tetapi implementasinya mereka kurang jelas. Jadi itu peranan pemimpin pendidikan apabila pelaksana kita kata kurang jelas. Jadi mereka perlukan maklumat yang jelas. Mereka memerlukan skill. Jadi kalau kata tuan-tuan dan puan-puan kata, tetapi saya bukan background pendidikan khas. You don't have to be a specialist in pendidikan khas. What you can do as a manager is to make things happen. Okay, kita carikan pakar dia. Tambahan pula sekarang era digital, okey, Dr. Hasnah ke, Profesor Maria Dr. Hanafi ke, Dr. Sharmizi ke, kita ada pakar-pakar kita dan kita macam IAB buat Google Meet. Tak payah bayar berapa sen pun kepada Google kan untuk buat Google Meet ni, macam ni kan. Jadi kita buat sama ada di peringkat sekolah kita ke, kita buat di peringkat daerah ke, peringkat negeri ke, sekurang-kurangnya kita sediakan platform untuk maklumat disalurkan. Dan juga supaya tim kita mendapat skill. Jadi kita menjadi pemudah cara. Okay, number one, maklumat, skill, knowledge bagaimana kita nak sediakan. Yang lebih penting lagi adalah kita sebagai pemimpin, kita perlu menjadi model. Kalau katakan kita tidak meraihkan murid-murid berkeperluan khas di sekolah kita, kalau kita sebagai pemimpin kita tak pandang, kita pandang sebelah mata, maka kita punya anak-anak didik kita punya tim pelaksana pun akan meniru kita punya sikap lah. Dia akan mengikut sikap kita. Jadi sikap kita ni, value kita terhadap MBPK ni selalu kita kena tunjukkan melalui percakapan kita, melalui perbuatan kita, melalui ini bak kata anak-anak hipster sekarang, the vibes that we send out tu. Kita sebagai pemimpin, kita kena pastikan anak-anak buah kita ni, tim pelaksana kita tahu nilai yang kita pegang. Sama ada secara tersurat atau tersirat. Tersurat kita sebut, kita bagi nasihat, kita bagi maklumat, kita adakan aktiviti supaya mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan, dan juga dengan cara cara kita melayani keluarga yang ibu bapa yang ada anak istimewa. Jadi saya rasa besar peranan itu, dan saya rasa untuk saya gulung semula, untuk saya sum up what I have said, pemimpin pendidikan perlu menjadi bukan sahaja pemudah cara kepada pelaksanaan pendidikan khas. Pendidikan inklusif, bukan sahaja pemudah cara, sebab pemudah cara tu is quite clear cut, itu ini. Tetapi nilai tu yang tak tangible tu. Kalau pemudah cara tu, okey, saya sebagai guru besar, saya sebagai pemimpin, sebab saya sebagai pegawai PPD, ini adalah SOP kita, ini adalah guideline kita. Bup. Guru-guru semua kena ikut. Itu mudah. Kita boleh ambil saja SOP, guideline, mana-mana ada. Tetapi nilai ni, benda yang tak tangible ni, macam mana kita nak semai supaya tim kita mempunyai nilai ni. Dan ini benda yang tak tangible ni yang agak rumit untuk kita jalankan, tetapi insya-Allah benda-benda ini kita tak boleh buat hari ni esok jadi. Semua orang tahu kan, ini bila kita semai itu macam itulah, kita semaikan benih, kita siram, kita tunggu dia naik, kita bubur baja. Ini adalah satu proses yang akan mengambil masa, perlu menunggu kesabaran, mengambil kesabaran, dan itu yang maksud semai itu, bukan yang tanam hari ini terus naik pokok besar. We need to take time. Dan untuk menjalankan peranan yang besar ini, saya nasihatkan kepada para pemimpin pendidikan bahawa tuan-tuan sendiri pun perlu ada ilmu mengenai pendidikan inklusif. Sebab
tuan-tuan adalah kepala di dalam organisasi, you are the brain of the organisation. Dan saya dulu semasa saya jadi pengarah di pusat jenis kurnia, kadang-kadang memang ada tim kita yang buat slack, tetapi I take responsibility. Ada sekali tu tim saya hantar surat untuk ditandatangani oleh TKSU pada masa tu, dan surat tu memang hancus, dan TKSU memang bambu balik pada saya, dan saya kena terima sebab tim saya pula dia hantar surat ke pejabat TKSU tak melalui saya, tetapi salah saya lah. Jadi kita sebagai kepala, kita sebagai brain tu, kita sebagai ini dalam organisasi, kita ibarat nahoda kapal. Kita yang buat keputusan yang akan impaknya, sama ada kapal kita nak tenggelam ke, bahtera kita nak timbul ke apa, nak belayar dengan baik tak baik, is our responsibility. So peranan itu sangat besar. Ya, Puan Moderator. Terima kasih Dr. Hasna. Okey, sangat bermaklumat. Jadi berkaitan dengan peranan pemimpin ni, kalau saya boleh ulas sedikit tadi, selain daripada menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin, iaitu yang kebertanggungjawaban dan menjadi suri teladan dalam organisasi, pengetahuan dan kemahiran juga sangat penting. Betul ya doktor? Okay, dalam menyokong nak menjalankan tugas ini. Okay, jadi mungkinlah kita pergi pada soalan seterusnya berkaitan dengan ini. Doktor selaku salah seorang ahli akademik di sini, pengetahuan tu jadi pengetahuan, kemahiran itu penting. So doktor selaku ahli akademik, boleh ke doktor kongsikan mungkin hasil-hasil dapatan kajian yang mungkin boleh membantu atau menambah sedikit sebanyaklah ilmu para pendengar dalam kalangan pemimpin pendidikan pada hari ini. Okey, terima kasih Puan Moderator Dr. Rahayu. Hasil dapatan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia, dia ada yang positif, ada yang negatif. Saya mulakan dengan yang negatif dulu supaya kita, bukan kita nak orang putih kata nak air our dirty laundry, tetapi kita perlu belajar ya. Jadi hasil dapatan rata-rata menunjukkan bahawa apabila MBPK tu diletakkan di kelas aliran perdana, rata-rata guru aliran perdana menyatakan bahawa mereka tidak bersedia. Tidak bersedia dari segi mereka tidak ada ilmu, mereka tidak ada skill bagaimana nak mendidik murid-murid berkeperluan khas. Ada satu kajian yang dilakukan oleh pelajar sarjana saya under my guidance, dan saya juga ada pelajar-pelajar degree pun, pelajar-pelajar prasiswazah pun yang buat research mengenai kajian ini. Dapatan dia lebih kurang sama. Guru-guru aliran perdana menyatakan bahawa mereka tidak bersedia, mereka tidak mendapat latihan, maka mereka tidak ada ilmu pengetahuan dan mereka tidak ada kemahiran untuk mendidik, dan tidak ada persediaan juga di mana murid berkeperluan khas tu dimasukkan ke dalam kelas mereka tanpa mereka diberikan peluang untuk bersedia. So lebih kurang kata bolehlah saya kata bahawa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah adalah secara ad hoc. Murid dia datang ke sekolah dan pihak sekolah react, okey, masukkan dalam kelas itu. Persediaan itu kurang. Maka guru-guru aliran perdana tu menyatakan bahawa mereka tidak mendapat sokongan. Mereka tidak mendapat sokongan, dan hasil daripada itu, impaknya adalah mereka tak pasti sama ada cara mereka mendidik MBPK itu betul ke tak betul. Mereka rasa macam teraba-raba, dan juga satu isu yang mereka bangunkan adalah mereka juga tidak mempunyai kemahiran dalam berkolaborasi dengan ibu bapa. They are not sure how to approach the parents, how to talk about the child to the parents, macam itu. Jadi kan walau bagaimanapun, dan satu lagi poin adalah disebabkan mereka rasa mereka tak bersedia dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran itu, maka sikap mereka terhadap MBPK yang berada di kelas itu bercampur-campur.
Ada setengah tu yang positif, yang kata, oh saya melihat kehadiran MBPK dalam kelas saya itu sebagai satu peluang untuk saya memperbaiki diri saya. Dan saya rasa kalau saya boleh mengajar MBPK ini, saya rasa kemahiran mengajar saya lebih meningkat. Ada yang melihat pelaksanaan pendidikan inklusif dalam kelas mereka tu secara positif. Ada juga yang melihat secara negatif, yang mana mereka rasa oh murid ni sepatutnya perlu berada di PPKI, di kelas pendidikan khas. Jadi sikap itu bercampur, dan saya rasakan jika guru-guru aliran perdana ni diberi latihan yang mantap, sikap mereka akan berubah menjadi positif. Namun, this is the good thing. Namun, rata-rata semua guru yang kita temu bual, yang kita kumpul data ni, rata-rata mereka akan sebut, tetapi guru besar saya banyak menyokong. Tetapi pengetua saya banyak menyokong. Pengetua saya banyak mengambil tahu, mengambil berat, banyak bertanya khabar, even bertanya khabar. Jadi apabila pemimpin pendidikan di sekolah, di unit itu menunjukkan prihatin mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif, guru-guru ni mereka menjadi lebih positif. Mereka menjadi lebih positif. Ada satu kajian yang pelajar PhD saya buat mengenai pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling untuk MBPK di sekolah, dan ada terdapat dalam kalangan responden yang menyatakan bahawa sebagai kaunselor di sekolah, untuk menyantuni MBPK di sekolah, tugas mereka menjadi mudah jika, saya kata tak boleh guna jika, apabila pengetua mereka bukan sahaja menyokong, malah membuka ruang untuk mereka menyediakan perkhidmatan. Saya ingat lagi, ada satu kaunselor sekolah tu menyatakan pengetua yang bantu mencari dana untuk dia menjalankan program bimbingan dan kaunseling untuk MBPK dia. Jadi rata-rata guru, walaupun mereka rasa terkejut dengan kehadiran MBPK, tapi apabila pengetua guru besar datang menunjukkan keprihatinan, menunjukkan sokongan, mereka rasa macam lebih kuat. Itu dapatan kita. Jadi itu menyokong apa yang kita kata bahawa para pemimpin pendidikan ini mempunyai peranan yang besar, di mana pemimpin ini boleh determine, boleh menentukan vibe di sekolah, positif ke negatif, boleh menentukan suasana di sekolah itu positif ataupun negatif. Jadi mungkin seluruh warga sekolah tidak mempunyai maklumat yang mantap mengenai pendidikan inklusif, mungkin mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai kemahiran, tetapi jika mereka mempunyai pemimpin yang mantap, pemimpin yang positif, mereka rasa optimistik bahawa pendidikan inklusif tu boleh dijalankan. Itu hasil dapatan kami, Dr. Rahayu. Okay. Jadi doktor, mungkin di sini mungkin dari segi sokongan tu kita memang tiada masalah lah so far ya, berdasarkan kajian doktor. Ada tak ruang-ruang yang maksudnya yang boleh mereka reach out? So bila mereka menghadapi contoh tidak kurang kemahiran, kurang pengetahuan dalam menghadapi satu situasi. So di manakah ruang yang boleh reach out tu maksudnya? Saya rasa ruang itu kan, ini saya bagi tip lah, sebab saya dulu semasa menjadi pengarah pusat jenis kurnia, at one time kita ada 500 orang murid autism di bawah bumbung kita. Cuba bayangkan Dr. Rahayu, 500 orang, maksudnya saya perlu berurusan dengan 1000 orang ibu bapa yang ada anak istimewa. Dia kan kunci kepada mana-mana pendidikan untuk MBPK, sama ada di penempatan inklusif di arus perdana ataupun penempatan di kelas pendidikan khas ataupun di SPK, kuncinya adalah kita jaga hubungan dengan ibu bapa. Kalau kata cikgu kita tak mampu, cikgu kita tidak ada kemahiran, cikgu kita mengajar dengan tidak mantap dan sebagainya, tetapi kalau kita jaga hubungan tu kan, ibu bapa akan kata, oh walaupun guru tak mantap dalam pedagogi untuk anak berkeperluan khas di aliran perdana, tetapi
Saya nampak guru tu bersungguh-sungguh mencuba. Saya nampak guru tu cuba mencari ilmu. Saya nampak pengetua pun mengalu-alukan kehadiran anak saya di dalam sekolah ini. Mak bapak bila mereka tidak dapat sesuatu yang sempurna, they don't get something that is perfect, tetapi mereka nampak tim sekolah itu mencuba, mereka sangat berpuas hati. Mereka sangat berasa bersyukur. Jadi kan kalau tuan-tuan dan puan-puan yang menonton webinar kita rasa sebagai pemimpin, I don't have the knowledge, I don't have the skill. I look at my team, I feel that my team pun tak ada skill, tak ada knowledge. Makanya kita upkan kita punya soft skills, kemahiran insaniah kita. Berterus terang dengan ibu bapa, kami akan cuba, kami akan janji dengan dia, kami akan cuba dapat konsultansi daripada sekolah yang ada guru pendidikan khas. Kami akan cuba, bila dia nampak kita mencuba tu kan, it's good enough dan pendidikan inklusif tu akan berjaya. Jadi saya rasa kalau kita rasa kita serba-serbi tak cukup, kita sebagai manusia kita boleh upkan. Dan antara ibu bapa yang komen ibu bapa tu kan, yang mereka sangat-sangat gembira kan adalah apabila kata, doktor saya lihat kan guru kelas anak murid saya tu dia layan anak saya serupa macam anak dia. Bila dia nampak itu kan ibu bapa happy. Maksudnya guru tu kan apa yang terbaik untuk MBPK tu dia memang mencuba sehabis daya yang mungkin. Itu pun dah membuat ibu bapa happy. Jadi itulah tips saya. Kalau kita tak mampu, kita upkan kita punya kemahiran insaniah kita, cara kita tak bercakap pun. Saya rasa kan antara isu yang besar lah dalam pendidikan inklusif ni kan, saya bagi contoh ya adalah apabila ibu bapa nak anak masuk ke pendidikan inklusif tetapi pihak sekolah merasakan bahawa anak lebih sesuai berada di PPKI. Jadi dah ada pergeseran di situ. Mak bapak nak anak diinklusifkan di kelas aliran perdana, pihak sekolah merasakan bahawa anak perlu ada di kelas pendidikan khas. Jadi kalau dah jadi macam tu, kita kena ada instrumen kita sendiri. Kita perlu kata, puan, kita jangan kata anak puan ni tak sedia, anak puan ni tak sedia. Kita kena ada evidence. Antara evidence-nya, puan, kita dah cuba anak puan di aliran perdana, kita dapati bahawa anak puan dalam 45 minit sesi pembelajaran dan pengajaran tu, kita tengok anak puan mampu fokus 5 minit saja. Selebihnya anak puan tak mampu fokus. Di dalam kelas aliran perdana kita ada 40 orang murid. Jadi sebab itu kita cadangkan anak puan masuk ke kelas pendidikan khas integrasi kerana di situ ada 8 orang murid saja. Jadi apabila anak puan tak mampu nak fokus, guru boleh bantu anak puan untuk fokus. Jadi kita tak boleh kata, oh anak you tak sesuai, anak you tak mampu. Tak boleh macam tu je. Kita kena ada evidence-nya. Kita kata, oh kita dah buat pemantauan anak puan dari segi mungkin 3M, anak puan masih ketinggalan. Jadi kita cadangkan anak puan masuk ke kelas PPKI dan kita cuba pastikan kemampuan 3M dia meningkat dan kemudian kita cuba lagi. Dan why not kita buat macam ni, bagi cadangan kepada dia. InsyaAllah kalau kata kita tak ada ilmu macam mana pun, kalau kemahiran insaniah kita, soft skills kita mantap, kita boleh tackle ibu bapa. Itu dia punya kunci, Dr. Rahayu. Okay, soft skill ya di situ. So dan membuat keputusan berasaskan data ya, Doktor? Evidence, ya. So mesti ada bukti. Okay, jadi itu kalau kita lihat dalam keadaan senario yang semasa ya Doktor, di mana kita sekarang berada di era digital. So apa pula pandangan doktor, maksudnya apa yang kita boleh lakukan dalam menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif era digital? Okey, saya dapati ini bukan anecdotal data ya. This is based on mostly qualitative research yang pelajar-pelajar saya jalankan. Salah satu cabaran dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ni adalah komunikasi sebenarnya. Dan guru dia ada murid 30 lebih,
10 orang dan dia ada pula MBPK. Jadi kadang-kadang guru tak menang tangan kan. Guru tak menangkan tangan. Guru tak sempat nak berkomunikasi dengan ibu bapa. Jadi dengan dalam era digital ni, mungkin apa yang kita boleh buat adalah guru boleh sediakan laporan mingguan, a very short one, dan boleh dihantar melalui WhatsApp. Dan pihak sekolah boleh sediakan satu format. Mungkin kita kata dalam format tu tingkah laku anak 012. 2 tu maksudnya mantap, 0 tu tak mantap. Dari segi kemahiran sosial bersama rakan-rakan 012. Dari segi tingkah laku 012. Jadi maksudnya kita bagi tahu ibu bapa bagaimana prestasi anak di sekolah, dan mungkin di situ kalau ada komen cakap apa yang ibu bapa perlu polish lagi di rumah. Mungkin ibu bapa boleh buat play dates ke untuk meningkatkan kemahiran sosial anak ke. Saya rasa boleh tingkatkan dari segi komunikasi. Manakala dari segi kemahiran guru dan juga latihan guru, kerana kita sekarang semua orang dah cakap guna Google Meet, dah guna Zoom dan sebagainya, dan saya nak bagi idea lah kepada IAB, nak bagi idea kepada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, kenapa tak kita buat a series of video mengenai pendidikan inklusif. Contohnya kita ada tenaga kita di bawah KPM ya, kita ada pensyarah-pensyarah di IPG, mungkin IPG ilmu khas ke yang memang pakar mengenai pendidikan inklusif ni kan. Dan kita kira ada berapa pensyarah kita. Mungkin satu pensyarah boleh buat satu video 10 minit ke 8 minit pendek-pendek kan. Dan video ni kita letak dekat YouTube. Sebab bila letak dekat YouTube tu percuma saja kan. Tapi itulah kena dapat kebenaran dari pihak atas dan sebagainya. Jadi mungkin satu video mengenai apa itu definisi, interpretasi dan implementasi pendidikan inklusif. Kemudian satu video mengenai bagaimana nak meningkatkan kemahiran insaniah pihak pentadbir sekolah dan juga guru-guru apabila berkolaborasi dengan ibu bapa. Mungkin satu video mengenai rancangan pendidikan individu. Mungkin satu video mengenai pedagogi pendidikan inklusif. Anak tu inklusif. Pedagoginya, apakah modifikasi yang kita perlu lakukan? Apakah akomodasi yang kita perlukan? Jadi saya rasa kan banyak benda yang kita boleh buat dalam era digital ini. Dan saya masih lagi menunggu-nunggu KPM untuk take the response lah kan. Mengambil tindakan untuk menyediakan video-video ini. Dalam kapasiti saya sebagai ahli akademik, saya sendiri pun ada YouTube saya, Dr. Hasnah Turan, yang minta maaf lah, hidup segan mati tak mahu macam tu. I try, saya akan cuba pastikan lebih hidup daripada mati kan. Tapi ini adalah antara langkah-langkah yang mudah, yang murah yang boleh dilakukan oleh pihak IAB dan juga pihak KPM. Dan macam saya katakan, guru-guru yang datang ke Fakulti Pendidikan untuk buat sarjana, apabila kita bincang mengenai isu-isu pendidikan, antara perkara yang mereka bangkitkan adalah polisi tu clear, tetapi bagaimana nak implementasi dan interpretasi tu tak begitu clear. Jadi apa kata kita perjelaskan, kita terangkan melalui alat-alat digital yang kita ada. Itu pendapat saya, Dr. Rahayu. Okey, terima kasih doktor. So lebih kepada sebenarnya kita menggunakan atau fully optimize kemudahan digital yang ada untuk berkongsi lah kita kata ya. Dan juga dan juga yang saya lupa sebut, audience kita bukan sahaja pihak pentadbir dan guru-guru, tetapi juga kita boleh buat beberapa video untuk ibu bapa. Contohnya ibu bapa dia kadang-kadang dia tak tahu pun apa itu rancangan pendidikan individu. Banyak persoalan. Guru-guru aliran perdana pun tanya, anak murid yang diinklusifkan perlu ada RPI ke tidak? Jawapannya adalah walau di mana mereka berada, jika mereka adalah murid berkeperluan pendidikan khas, wajib ada RPI, dan persoalan berikutnya adalah kalau wajib ada RPI, siapa yang perlu bangunkan RPI itu?
pendapat saya kalau ada unit pendidikan khas di sekolah itu, maka tim pendidikan khas perlu membantu guru aliran perdana sama-sama bangunkan RPI. Kalau tidak ada setengah sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif, dia tidak ada tim PPKI. Saya selalu bagi nasihat kepada ibu bapa, saya kata kalau nak dapatkan pendidikan inklusif untuk anak, elok hantar anak ke sekolah yang ada PPKI. Sebab bila sekolah ada PPKI, kita ada sekumpulan guru pendidikan khas yang maklum tentang cara mendidik anak-anak berkeperluan khas ni kan. Maka tim PPKI ni boleh sokong rakan-rakan sekerja di aliran perdana yang menerima murid tu dalam pendidikan inklusif. Itu nasihat saya kepada ibu bapa. Tetapi kadang-kadang ada daerah-daerah yang mana memang tak ada sekolah yang ada unit PPKI. Jadi untuk itu saya nasihatkan kepada pihak sekolah untuk mewujudkan sebuah AJK untuk pendidikan inklusif. Kalau kata sekolah kita ada unit PPKI, maka guru perunkanan pendidikan khas ataupun penyelaras unit pendidikan khas tu perlu menjadi ahli dalam AJK ini, dan kita pentadbir sekolah perlu mencari seorang guru yang tahap empati dia tinggi untuk menjadi mungkin setiausaha untuk AJK itu ke. Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, kebanyakan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah adalah secara ad hoc. Tidak ada persediaan. Tiba-tiba murid tu hadir, sekolah tahu oh murid ni murid berkeperluan khas, terus masukkan ke dalam kelas tanpa memberi apa-apa ruang dan masa untuk guru tu bersedia. Jadi kalau kata sekolah memang sedia ada satu AJK pendidikan inklusif, tak kira lah di sekolah tu ada MBPK atau tidak, kita siap-siap ada. Dan AJK tu boleh fikirkan apakah SOP kemasukan, apakah SOP jika ada isu di pendidikan khas, bagaimana kita nak selesaikan. Kita boleh sediakan SOP tu. Apabila kita menerima MBPK, sama ada kita ada tim PPKI atau tidak, semua itu tidak menjadi ad hoc. Dan guru aliran perdana yang menerima MBPK itu pun tak terasa terkapai-kapai seseorang. Mereka kadang-kadang mereka pun tak tahu di mana mereka nak dapatkan sokongan. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Kita sediakan AJK supaya murid tak berasa guru tak berasa macam main campak macam tu. Minta maaf ya guna bahasa yang kurang enak lah. Kadang-kadang mereka main campak macam tu. Saya pun macam mana saya nak handle kelang-kabut mereka. Jadi saya rasa wajib setiap sekolah untuk, sebab kita menyokong pelaksanaan pendidikan inklusif, maka semua pentadbir sekolah perlu wujudkan satu AJK pendidikan inklusif. Dan saya rasa pentadbir pendidikan tak perlu reinvent the wheel. Maksud saya, kalau kita nak cari SOP ke, nak cari borang RPI ke apa, dah ada. Mungkin kita perlu tanya kepada sekolah-sekolah yang ada unit PPKI dan sebagainya, ataupun kita boleh buat satu inisiatif di peringkat daerah ke, pegawai-pegawai PPD ke. Katakan saya dah ikuti webinar anjuran IAB ni, antara saranan yang diberikan oleh penceramah adalah untuk mewujudkan AJK. Jadi untuk PPD daerah ini kita akan buat guideline dan sebagainya, dan kita akan kongsi dengan sekolah-sekolah supaya tidak lagi pendidikan inklusif itu dijalankan secara ad hoc. Itu adalah antara langkah-langkah yang kita boleh ambil, Dr. Rahayu. Dan bila kita bercakap tentang digital, dan bahan-bahan ini semua kita boleh letakkan atas platform digital, sama ada kita kongsi melalui WhatsApp ke, kongsi melalui email. You can utilize alat-alat digital kita. Banyak idea-idea menarik Dr. telah kongsikan. So insyaAllah katakan kita akan bergerak. So yang kita penting di sini adalah ke arah pendidikan anak-anak kita sebenarnya. Betul ya Doktor? Ya. Okay, jadi di sinilah jadi banyak idea Doktor tu. So mungkin Doktor ada pandangan atau cadangan bagaimana agaknya kita boleh meningkatkan kesedaran atau kecaknaan lah kita kata berkaitan pendidikan inklusif ni dalam kalangan warga sekolah. Maksudnya daripada perspektif pemimpin tu, macam mana agaknya dia boleh buat? Sebagaimana yang saya sebut tadi, nombor satu, kita pastikan tim kita mempunyai maklumat. Dan saya rasa kadang-kadang
saya lihat tugas guru semakin hari semakin mencabar dengan bebanan tugas yang sangat banyak. Jadi kadang-kadang guru-guru kita ni sebenarnya mereka adalah Rolls Royce. Kalau kita, sebab saya ada pengalamannya Dr. Rahayu, bulan lepas Julai saya seminggu ke Laos, saya seminggu ke Cambodia. Bila saya melihat pendidikan di sana, saya rasa sangat bersyukurlah kita sangat jauh ke hadapan, dan dari segi persediaan guru kita, latihan guru kita memang macam langit dengan bumi lah jika dibandingkan dengan Laos, dengan Cambodia. Jadi saya punya pendapat adalah guru-guru kita ni adalah umpama Rolls Royce, tetapi Rolls Royce kita ni kita simpan saja dalam garaj, kita tak guna pun. Jadi maksud saya ni adalah guru-guru kita adalah sangat berpotensi, tapi kita tak congkil. Kita tak congkil bakat mereka tu. Jadi saya rasa guru-guru kita ni kita perlu perjelaskan polisi yang dah dipegang oleh kerajaan, perjelaskan, kita perlu bagi maklumat. Dan disebabkan guru-guru kita ni beban tugasnya adalah sangat hebat, dan saya rasa kalau saya suruh guru besar dan pengetua atau pegawai PPD buat pun mereka pun kata beban kami pun hebat juga. Jadi saya cadangkan kita ambil kolektif inisiatif, sama ada di peringkat daerah ke, peringkat sekolah ke, kita bangunkan satu AJK, dan tugas AJK inilah untuk mencari maklumat, dan maklumat ini disalurkan supaya jelas bahawa di sekolah ini this is our value with regards to inclusive education. Untuk pendidikan inklusif, ini nilai yang kita pegang di sekolah kita. Kita mengalu-alukan kedatangan MBPK, kita meraihkan dan sebanyak yang mungkin kita cuba untuk memudahkan urusan keluarga dan MBPK di sekolah supaya kita boleh pastikan mereka mencapai perkembangan optimum mereka. Jadi saya rasa yang macam saya kata, guru-guru tak sempat nak Google ke nak cari maklumat. Jadi kita carikan dan kita sediakan, sama ada kita buat satu blog ke, dan dekat blog tu kita parking, kita letak maklumat link tu di situ. Jadi kita nasihatkan kepada cikgu kita, okay, from time to time rujuk kepada ini. Kadang-kadang kita dah sediakan macam tu pun cikgu tak ada masa. Mungkin di bilik guru kita boleh sediakan poster-poster contohnya saya suka kata-kata hikmah daripada Einstein. Einstein kata, kalau anak ikan kita nak pastikan dia ada kemahiran memanjat macam anak monyet, maka sampai bila-bilalah anak ikan itu akan menjadi murid yang gagal. Okey, poster yang macam tu kan kita letakkan dekat bilik guru supaya mereka ingat bahawa murid ini adalah pelbagai, dan kita letak poster nilai-nilai. Saya suka sangat baru-baru ni di mana di social media ada YouTuber tu dari Indonesia rasanya. Dia lalu di sekolah di Malaysia dan dia melihat lukisan mural di dinding sekolah tu menyatakan, tahniah, anda telah hadir ke sekolah, selamat maju jaya, anda akan menempuh masa depan yang sangat cemerlang. So dia buat satu YouTube video mengenai itu. Dia kata, kenapa ya sekolah di Indonesia tak ada kata-kata aluan kepada murid-murid macam tu ya. So kata-kata aluan ini pun dia dah set the vibes in the school, bahawa sekolah mengalu. So we need to set the same vibe untuk pendidikan inklusif. Banyak perkara yang tersurat, yang tersirat kita boleh buat. Jadi dah kita pastikan maklumat tu sedia ada untuk tim kita. Berikut, dari masa ke semasa kita perlu ingatkan dalam mesyuarat. Dan saya rasa kadang-kadang manusia ni kalau kita cakap setengah jam, dia takkan ingat. Jadi kita perlu ambil beberapa poin penting saja. Okey, poin nombor 1, value kita. Value yang kita pegang di sini adalah kita didik semua murid. Kita tak pilih bulu. Kita tak pilih yang ayam-ayam tambatan saja yang boleh dapat banyak-banyak A. Sebab kita ini sebagai guru, kita adalah human developers. Jadi bila kita human developers, kita tak fokus kepada 3M saja. Kita fokus juga kepada sahsiah, kepada kemenjadian dan sebagainya. Ini adalah value kita. Kita terima semua murid dan bukan
value sekolah kita untuk memilih-milih bulu, itu satu. Dan nombor dua adalah kita memudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi kan saya rasa kan even these 2 points pun kan, kalau dalam mesyuarat, kadang-kadang mesyuarat kan paling lebar, panitia lah dan sebagainya. At the beginning of the meeting, at the end of the meeting, sebutkan 2 poin ni. Dan saya rasa itu pun boleh meresap. Dan apabila kita cakap, kita tak naklah pula nanti anak buah kita kata, oh no action talk only kan, natuk saja. Alah, pengetua tu cakap senang lah. Tapi yang nak berurusannya, aku yang nak kena herdik-herdik dengan mak bapaknya aku. Jadi actionnya macam mana kan. Jadi actionnya macam mana. Jika ada anak tu ada MBPK dan AJK pendidikan inklusif tu buat mesyuarat, pengetua datanglah jenguk sekejap, bagi kata-kata semangat, bukan sokongan. Saya faham pengetua pun sibuk kan, tetapi kalau pengetua tunjuk muka tu, guru besar tunjuk muka, anak-anak buah kita kata, oh this is something yang pengetua hargai, is of value. Jadi itu yang saya katakan, kita hantar mesej kepada tim kita secara tersurat, secara tersirat. Dan kalau kita tak mampu nak buat di peringkat sekolah kita, katakan melalui perkongsian ini tuan-tuan dan perempuan rasa, oh I need to do something, saya perlu lakukan sesuatu, tapi rasa tak mampu, rujuk balik kepada PPD, tanya kepada Tuan PPD ataupun di Jabatan Pendidikan Negeri, boleh tak kita buat satu webinar, jemput Dr. Hasnah ke, Dr. Hanafi ke, mana-mana di IPG ilmu khas pun kita ada pakar-pakar kita buat satu webinar, kita buat dekat kita siarkan dekat Facebook live ke, dekat YouTube ke, tentang be more specific, the nuts and bolts. Can you share the SOP? Kalau anak ada MBPK datang, step nombor 1, nombor 2, nombor 3, apa nak buat? Dia perlu ada SOP untuk unit sekolah yang ada PPKI dan perlu ada SOP untuk unit sekolah yang tak ada PPKI. Sebab yang ada PPKI tu situasi dia berbeza. Sebab unit PPKI tu boleh jadi sangat membantu. Tapi yang tak ada PPKI ni is of concern to me jugalah. Jadi sekolah-sekolah yang tak ada unit PPKI tu memang perlukan sokongan daripada PPD dan JPN. Jadi saya rasa kan bila saya bercakap dengan rakan-rakan saya di Putrajaya, saya kata ni pelajar-pelajar sarjana, saya kata mereka faham polisi pendidikan khas, mereka faham polisi pendidikan inklusif, tetapi interpretasi dan implementasi tu ada ramai yang kata kurang jelas dan ada yang kata bahawa kadang-kadang pihak ni cakap macam ni, pihak ni cakap macam ni, terlalu banyak sumber, kami confused. Jadi once and for all, di peringkat daerah ke ataupun di peringkat negeri ke, kita boleh perjelaskan, terangkan, clarify. Ini interpretasi kita dan ini implementasi kita, dan ini akan memudahkan tim pelaksana kita yang akan menerima MBPK di dalam kelas mereka. Jadi sebenarnya saya rasa kalau negara luar boleh buat, kenapa tidak kita? Saya ada kadang-kadang saya dijemput oleh Simeo Sen kan, Southeast Asia Ministers of Education Organisation, Special Education Needs yang terletak di Melaka. Dari masa ke semasa saya diminta untuk buat latihan secara online dan kadang-kadang face to face macam tu. Jadi guru-guru di negara-negara Asia ni kadang-kadang melihat saya sebagai guru mereka. Jadi mereka jadi Facebook friend saya dan sebagainya. Contohnya 2 hari sudah anak buah saya, murid saya di Filipina, dia guru di sana, dia menjalankan latihan kepada 450 orang guru. Mereka kumpulkan di satu hotel dan mereka, guru ni adalah guru-guru aliran perdana, dan mereka beri latihan pedagogi untuk mengajar murid-murid berkeperluan pendidikan khas di dalam kelas aliran perdana. Dan saya katakan kepada dia, wow, Philippines is developing very well, is doing very well. Dan saya rasa kalau Philippines mampu untuk buat secara fizikal, kan nak bawa 450 orang guru di satu tempat secara fizikal tu beribu-ribu ringgit itu. Jadi kalau kita tak mampu dari segi tu, saya rasa kita boleh buat secara alam maya.
dan kita perlu pastikan bahawa pemimpin-pemimpin pendidikan kita jelas mengenai SOP tu, dan supaya dia boleh interpretasikan. Satu, pemimpin perlu jelas supaya interpretasi dan implementasi tu pun mantap. Dan yang kedua, pemimpin perlu mempunyai soft skill tu, sebab apabila berlaku pergeseran antara ibu bapa, apabila guru tak dapat selesaikan, saya selalu nasihat jumpa dengan GPK HAM ataupun jumpa dengan pengetua. Jadi pengetua perlu ada wisdom, bukan intelligence, bukan being smart, tetapi wisdom tu lain kan daripada intelligence. Perlu ada wisdom, dan selalu wisdom ini adalah dia datang bukan saja melalui pengetahuan tetapi melalui pengalaman. Macam mana wisdom dia nak handle isu antara ibu bapa. Contohnya baru-baru ini saya kongsi satu yang terakhir. Saya dah nak gulung dah tadi Dr. Rayu, tapi teringat ada satu isu. Dan isu ini guru itu, dia ada anak berkeperluan khas, dan anak berkeperluan khas dia tu dimasukkan ke PPKI di sekolah dia. Tiba-tiba sekolah nak minta dia keluarkan anak dia dan hantar ke pusat pemulihan dalam komuniti PPDK. Jadi dia sebagai guru, dia kata kan kita ada zero reject policy, anak saya tak boleh dihantar ke PPDK sebab dalam zero reject policy ataupun polisi sifar penolakan, anak saya berhak untuk berada di sekolah. Dan jawapan daripada guru besar, saya rasa ini guru besar yang kurang mendapat maklumat lah. Guru besar kata, oh, zero reject policy tu dah dimansuhkan. Dah dimansuhkan. Jadi memang pihak sekolah ada hak untuk hantar anak ke PDK. Jadi apabila pemimpin sekolah tidak mempunyai maklumat yang mantap mengenai pendidikan khas, mengenai pendidikan inklusif, itu isu besar lah. Jadi kalau kata anak buah kita, tim pelaksana kita yang tak ada ilmu, tetapi apabila dia merujuk kepada guru besar, dia merujuk kepada pengetua ada ilmu, benda tu boleh dirungkaikan, boleh diselesaikan. Dan ada juga debat mengenai peraturan pendidikan khas 2013 yang menyatakan bahawa murid berkeperluan khas mempunyai tempoh 3 bulan. Jika tidak dapat menyesuaikan diri, boleh dicadangkan untuk pergi ke PPDK. Ada juga salah faham. Adakah zero reject policy ini masih wujud jika kita ada peraturan pendidikan 2013? Ini maklumat tentang polisi ini, pemimpin pendidikan perlu ada. Yang mana yang benarnya, sebab sebagaimana yang saya kata, pemimpin pendidikan adalah nahoda bahtera. Sekolah tu adalah bahtera anda, dan anda yang akan mengemudikan dia untuk pergi ke mana. Jadi perlu ada maklumat mengenai polisi-polisi ini, dan kita kongsi, kita bentuk tim kita, dan sebarang isu kita selesaikan dengan kebijaksanaan kita, wisdom kita, dan juga kemahiran insaniah kita yang mantap. Dan tuan-tuan dan puan, saya harap dengan perkongsian kita hari ini, kita dapat meningkatkan kesedaran tuan-tuan dan puan mengenai peranan besar yang tuan-tuan dan puan boleh lakukan. Dan saya rasa, bila saya melatih guru-guru pendidikan, saya selalu kata bahawa anak-anak berkeperluan khas ini adalah anak-anak isi syurga, dan apabila kita menyantuni mereka, Masya Allah, dia punya manfaat tu mungkin kita tak nampak di dunia ni, tetapi di akhirat ni, ya Allah, ya Tuhan kami, kita mungkin dapat berkongsi dengan syafaat mereka kan, kita yang serba kekurangan ini. Jadi saya berharap dengan webinar kita ini berjaya meningkatkan kesedaran tuan-tuan dan puan-puan. Maka berikutnya adalah what's next? What are the actions that we need to do? Saya ada bagi banyak idea. Apa yang pertamanya, kena bangunkan tim AJK pendidikan inklusif di sekolah, dan kena isi dengan SOP, kena isi dengan carta alir kerja dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan nilai, value tu kita kena semai di sekolah kita. Thank you Dr. Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Banyak sungguh yang Doktor kongsikan, idea-idea yang bernas dan menarik pada saya. Okey, dan saya percaya usaha-usaha kita semua ni, tak kisahlah daripada pihak yang mana, sebenarnya tidak boleh secara silo.
dia is a usaha secara kolaboratif. Betul ke Doktor? Betul. Ya. Okey. Saya rasa bila kita bercakap tentang pemimpin pendidikan pun dia berlapis-lapis kan. Kita ada pemimpin di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat sekolah. Jadi saya rasa antara platform yang baik untuk kita sediakan latihan ini satu-satunya adalah melalui MPQEL. Saya pun kurang arif tentang MPQEL ni, tetapi saya difahamkan bahawa pemimpin-pemimpin pendidikan diwajibkan untuk menghadiri MPQEL ni. Jadi saya cadangkan mungkin kepada IAB untuk menambahkan elemen-elemen mengenai pendidikan inklusif dalam MPQEL supaya apabila pemimpin pendidikan mengikuti kursus ini, mereka dapat maklumat mengenai pendidikan inklusif, maklumat yang mantap, dan apabila mereka balik ke unit-unit organisasi mereka menjadi lebih bersedia untuk menangani isu-isu mengenai pendidikan inklusif dan dapat melaksanakan pendidikan inklusif, memastikan pelaksanaan pendidikan inklusif itu lebih efektif, lebih mantap. Dan saya rasa pihak PPD, pihak JPN pun boleh mengadakan kursus dari masa ke semasa, dan saya rasa kalau nak mudahnya adalah sebab perkara yang kita sebut itu akan sama saja. Saya cadangkan kalau kita buat latihan secara digital tu, pastikan rakaman tu boleh diakses oleh mana-mana pemimpin pendidikan yang terlepas ke, atau boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pemimpin-pemimpin. Dan saya sangat yakinlah bahawa jika pemimpin mendapat latihan yang mantap, pelaksanaan pendidikan inklusif pun akan berjaya. Saya rasa pemimpin pendidikan ni adalah kunci kepada pelaksanaan pendidikan inklusif yang mantap di sekolah-sekolah kita. Jadi hadirin yang saya hormati sekalian, saya yakin sebenarnya banyak lagi ilmu dan pengalaman yang boleh dikongsikan oleh penceramah kita pada hari ini. Namun masa sangat mencemburui kita. Jadi bagi pihak IAB, ucapan ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Profesor Madya Dr. Hasnah binti Toran, pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia selaku penceramah jemputan pada hari ini, kerana sudi berkongsi ilmu, pengalaman, pandangan dan banyak cadangan dalam sesi kita. Jadi pihak IAB mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada semua warga IAB dan warga KPM yang dapat bersama-sama dalam program Bicara Intelektual Institut Amiruddin Baqi, Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 tahun 2022. Saya memohon maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan sepanjang mengendalikan sesi pada hari ini. Jadi untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.